Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris, Sawani 745. Kembali bertemu anda. Kita lihat tajuk utama kita untuk malam ini. Vaksinasi kanak-kanak bermula Februari. Perdana Menteri akui pengurusan bencana tidak mengendahkan amaran Med Malaysia. Juga Anwar Ibrahim desak syarikat balak bayar ganti rugi mangsa banjir. Program vaksinasi bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun bermula bulan depan. Sebaik sahaja Malaysia menerima bekalan vaksin Pfizer yang dijadualkan tiba pada 3 Februari ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata keperluan vaksin selepas meneliti segala data terhadap kesan serta ancaman terbaru dan semasa pandemik COVID-19. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Manakala bagi mereka yang ingin memberi vaksin kepada kanak-kanak mereka, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022. Sebagai permulaan, ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak kerajaan supaya bertindak tegas terhadap syarikat-syarikat balak yang mengakibatkan banjir. Ketua Pembangkang itu berkata ini termasuk mewajibkan syarikat terlibat membayar ganti rugi kepada mangsa yang mengalami kerosakan harta benda dan kerugian susulan bencana itu. Kalau tidak, kita nampak umpamanya lemah dalam menghadapi golongan-golongan atasan. Ya. Golongan kaya ini tidak dibebankan. Walaupun mereka yang menyebabkan kerusakan bagi rumah-rumah miskin ini. Jadi saya dalam hal ini nak bercakap bagi pihak orang kampung yang miskin ini. Kerana dia tak upaya nak bantah. Kalau dia bantah sikit, datang wakil rakyat, jabatan bagi dia RM200, dia terpaksa diam sekejap. Kalau tidak, tak dapat RM200 itu. Tetapi yang kita nak bangkitkan di sini adalah arahan tindakan keras daripada kerajaan memaksa syarikat-syarikat balak yang menyebabkan kerugian rakyat membayar ganti rugi. Ini tak termasuk Sabah atau Sarawak atau Kelantan, Pahang, Terengganu. Saya nak tengok keberanian pimpinan Melayu ini apakah berani dan sanggup mengambil tindakan tegas membela nasib orang yang miskin di bawah ini. 6 kali amaran oleh Med Malaysia tidak diendahkan oleh pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana negara. Itu diakui sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Akibat sikap tidak mengambil endah itu, ribuan rakyat mendapat derita sehingga ke saat ini. Kata-kata kesal Perdana Menteri itu saya bawakan jam 8 malam nanti dalam Sinar Awani. Sementara itu, sejumlah RM125.5 juta telah disalurkan menerusi tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara kepada negeri-negeri yang terjejas banjir setakat semalam. Perdana Menteri berkata peruntukan itu bagi tujuan pengagihan bantuan wang ihsan BWI berjumlah RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah. Sehingga 18 Januari 2022, bagi mangsa yang berpindah ke PPS, prestasi pengagihan adalah sebanyak 97.3% daripada bilangan ketua isi rumah yang layak bagi gelombang pertama banjir yang meliputi 8 buah negeri. Manakala prestasi pengagihan bagi gelombang kedua adalah sebanyak 57.3% meliputi negeri Terengganu, negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Sabah dan Johor. Bagi mangsa banjir yang tidak berpindah ke PPS, prestasi pengagihan adalah sebanyak 50.8%. Bantuan pembelian keperluan asas BPKA, NADMA telah menyalurkan 25 juta kepada ICU menggunakan tabung bencana bagi tujuan pengagihan bantuan ini kepada ketua isi rumah yang layak. Bantuan ini telah mula diberikan sejak 8 Januari 2022. Peruntukan tambahan diberikan dari masa ke semasa berdasarkan keperluan semasa.
75,000 KIR atau ketua isi rumah sudah menerima bantuan wang ihsan BWI sehingga Khamis. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata seramai 45 orang waris mangsa terkorban juga sudah terima BWI kematian berjumlah RM10,000. Sejak 27 Disember hingga kini, 75,000 KIR telah menerima sumbangan BWI dengan penyaluran berjumlah RM75 juta. Berhubung bayaran BWI untuk kematian pula, seramai 46 orang waris telah menerima bantuan RM10,000. Sehingga kini, lebih RM125 juta telah pun disalurkan kepada negeri-negeri yang terlibat dengan banjir bagi menyelaras pemberian BWI dan BWI untuk kematian kepada KIR yang terlibat. Bencana banjir yang berlaku pada Disember tahun lepas adalah disebabkan fenomena alam luar jangka. Perkara itu diakui oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang berpandangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi bencana itu. Dan fenomena ini juga turut disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang pertama, pembangunan dalam kawasan dataran banjir dan reserve sungai yang menyebabkan pengurangan kapasiti takungan air, aliran air sungai yang terhalang disebabkan oleh tiang jambatan dan kemudian utiliti dengan adanya debris ataupun puing yang mengandungi sampah, sisa, sedimen dan bahan buangan. Yang ketiga, jajaran asal sungai yang telah diluruskan dan dikonkritkan menyebabkan aliran sungai lebih laju di kawasan hilir atau downstream. Yang keempat ialah pembukaan tanah di kawasan tadahan menyebabkan aliran air permukaan lebih laju ke dalam sungai, berlakunya runtuhan di tebing dan membawa kelodak dan poin-poin seterusnya yang menyebabkan banjir di kawasan hilir. Yang kelima, pam dan pintu air yang tidak dapat berfungsi dengan sempurna akibat timbunan sampah sarap dan terputusnya bekat elektrik yang terpaksa dipotong oleh pihak TNB kerana keselamatan awam. Namun akibatnya ia menjaskan fungsi pam kita yang sedia ada. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa terdapat Menteri Kabinet yang hilang ketika rakyat ditimpa musibah banjir baru-baru ini. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata bahkan ada yang memilih untuk melaksanakan umrah berbanding mengutamakan nyawa rakyat. Bagaimanapun, dakwaan itu menimbulkan reaksi daripada Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sebentar tadi. Jadi tak boleh nafikan walaupun mesyuarat mungkin diadakan, tapi banyak menteri hilang. Tidak dilihat di lapangan. Betul, Perdana Menteri ada, tetapi menteri hilang. Dan ini bukan saya sebut di sini. Selepas sidang Parlimen, saya beritahu Perdana Menteri. Ada yang memilih untuk pergi menjalani umrah. Ini dia yang ajar kita fiqh awlawiyat. Fiqh ikut keutamaan. Rakyat mati, rumah hanyut dan kita pilih untuk melaksanakan umrah. Ini hal-hal ini mesti dibetulkan. Mesti dibetulkan. Beri penjelasan kepada rakyat supaya perkara ini jangan berulang. Kalaupun pergi sebelum itu, Yang Berhormat, balik segeralah. Ya. Kerana tanggungjawab kita sebagai menteri. Ini tidak. Orang di sini hanyut, mati, di sini kita labbaik Allah. Jadi kita tidak boleh nafikan keupayaan, keutamaan. Dan saya bukan nak meremehkan keperluan umrah, tetapi saya nak beritahu tentang keutamaan yang disebutkan. Apakah satu konsep sekarang ini itu orang-orang agama ni dia menyuruh orang, untuk dia tak apa. Awalawiyat ini saya dengar daripada awal, daripada menteri inilah dulu mengajar kami. Tapi sekarang dia boleh tinggal. Saya akan jawab nanti. Saya akan jawab nanti. Biar faham situasi, keadaan. Jawablah. Dan itu jangan dituduh sebarangan. Banding umrah pergi dengan pergi main salji, mana yang lebih penting? Terima kasih. Terima kasih. Port Dickson. Memang ada ruang untuk Yang Menteri jawab nanti. Tapi saya hanya menjadi penjelasan kerana ini dibangkitkan. Belum selesai ancaman COVID-19, musibah banjir pula menimpa. Negara kini berdepan pula kadar inflasi yang tinggi. Ini merupakan satu fenomena global yang tidak dapat dielak, tapi boleh ditangani. Soalnya, bagaimana? Malam ini saya buka pentas perbincangan. Dialog 3 penjuru. Saya hostnya, 3 panel jemputan, Ketua Ekonomi Bank Islam Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia Chris Daniel Wong dan penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sejurus selepas ini, Awani 745 dan Sinar Awani iaitu jam 8.30 malam nanti. Seperti biasa, saluran 501 dan juga stream langsung di astroawani.com. Baik, seterusnya, Dewan Rakyat hari ini juga menolak usul untuk membahaskan isu berkaitan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM
Tan Sri Azam Baki yang dikemukakan oleh pembangkang. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata beliau menerima usul itu yang dikemukakan Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub pada Selasa. Bagaimanapun tegasnya, agenda mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 yang ditetapkan adalah isu banjir. Mengakui menerima usul tersebut 2 hari lepas dan saya telah menjawab bahawa sidang khas ini dipanggil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di bawah kuasa mutlak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam aturan 11/3 Peraturan Majlis Mesyuarat. Mengikut peraturan tersebut, agenda sidang khas yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah di bawah kuasa mutlak beliau dan beliaulah yang menyusun atur agenda tersebut. Perkara ini juga adalah sama di dalam House of Commons, di mana sekiranya House of Commons dipanggil ke sana recall of House of Commons, di sini is special sitting, maka apabila House of Commons itu di-recall, maka the business of the day shall also be appointed by the government. Jadi oleh sebab itulah saya tidak ada kuasa untuk menetapkan ataupun menerima usul-usul tersebut. Tapi kalau yang amat seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pulai, of course agenda ini ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi sehingga hari ini saya tidak mempunyai apa-apa notis daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai usul tersebut. Maka saya anggap bahawa usul itu tidak akan dimasukkan di dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Itu belum tidak seketika, tapi selepas ini akan kembali dengan Sinar Awani. Jangan ke mana-mana. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita saksikan tajuk utama kita untuk malam ini. Perdana Menteri akui pengurusan bencana tidak indahkan amaran Met Malaysia. Sektor ekonomi berkurangan antara 4 hingga 8 bilion ringgit. Nahdi Parlimen Shah Alam nafi hilang radar tapi cabar PM letak jawatan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan terdapat segelintir pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana tidak indahkan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia bagi persediaan menghadapi monsun timur laut 2021-2022. Perdana Menteri berkata 6 kali amaran cuaca signifikan yang menyebabkan hujan lebat telah diberikan oleh jabatan tersebut. Bagaimanapun beliau berkata pihak berkaitan didakwa hanya mengandaikan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia sahaja yang akan terjejas akibat banjir. Met Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 6 kali amaran cuaca signifikan yang boleh mengakibatkan hujan lebat. Namun, amaran cuaca ini tidak diendahkan oleh setengah pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana kerana andaian iaitu hanya negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang akan terjejas akibat banjir yang dibawa oleh hujan lebat berterusan akibat luruan monsun. Persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh juga telah banyak tertumpu kepada negeri-negeri di pantai timur dan banjir luar biasa di Selangor yang berlaku adalah di luar jangkaan banyak pihak. Banjir di negeri Selangor bermula pada hari 18 Disember 2021. Telah berlaku akibat daripada jumlah purata taburan hujan luar biasa iaitu 380 ml pada hari tersebut yang menyamai jumlah purata taburan hujan bagi tempoh sebulan. Pada masa yang sama, kejadian air pasang telah menyebabkan banjir ini bertambah lebih buruk. Perdana Menteri berkata demikian ketika penerangan berkenaan situasi bencana banjir penghujung tahun 2021 di mesyuarat khas Parlimen ke-14 penggal keempat di Dewan Rakyat pada Khamis. Ismail Sabri menambah, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah iaitu bahaya pada 8 Disember tahun PAS.
Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menegaskan kerajaan telah melakukan persediaan menghadapi monsun timur laut 2021-2022. Ia termasuk meluluskan peruntukan kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berjumlah 9.5 juta ringgit untuk membantu kelancaran proses operasi kesiapsiagaan. Kerajaan mengenal pasti 3 cabaran utama yang perlu diberi perhatian untuk diperbaiki dan ditambah baik dengan segera dalam pengurusan bencana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia termasuk pemahaman terhadap arahan Majlis Keselamatan nombor 20 yang disifatkan masih terdapat kelemahan dalam kalangan agensi-agensi berkaitan di peringkat pusat, negeri, daerah, badan berkanun serta swasta. Selain itu, Perdana Menteri berkata wujud kelemahan perintah dan kawalan, termasuk ketiadaan agensi pengurusan bencana negara atau NADMA di negeri dan daerah. Ini menyukarkan koordinasi secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Katanya kerjasama rapat pelbagai pihak seperti kerajaan negeri dan kerajaan tempatan penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan bencana negara berada pada tahap optimum. Perkara ketiga yang perlu tambah baik ialah kelemahan pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana. Perdana Menteri menjelaskan pada masa ini pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, seterusnya kerajaan menganggarkan kos 300 bilion ringgit diperlukan sebagai penyelesaian jangka panjang untuk mendepani cabaran perubahan iklim serta fenomena banjir di seluruh negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata peruntukan besar itu membabitkan pelaksanaan kerja-kerja secara berfasa selama tempoh 50 tahun. Dia akan meningkatkan kos jangka panjang keseluruhan dalam tempoh 50 tahun hingga tahun 2010. Keseluruhan anggaran yang kita jangkakan menelan belanja lebih pada 300 bilion bagi mengatasi cabaran perubahan iklim ke atas negara, termasuk juga pembinaan tebatan banjir, pembinaan benteng, menaik taraf ban-ban yang sedia ada dan pencegahan hakisan pantai. Dan semua ini menelan kos yang sangat besar. Beliau berkata kementeriannya menggariskan 9 langkah jangka panjang, antaranya mewujudkan pusat ramalan cuaca numerikal kebangsaan yang merangkumi pembangunan pusat komputer prestasi tinggi serta pembangunan pengoperasian dan pendidikan model cuaca. Selain itu, katanya kapasiti takungan air banjir akan ditingkatkan melalui pelaksanaan projek takungan air pinggiran sungai dan empangan tempatan banjir dan sumber air, selain penggunaan pendekatan nature-based solution seperti pembinaan denai sungai sebagai platform pelibatan masyarakat dalam aktiviti pelindungan, pembersihan serta pemeliharaan sungai. Pengeluaran sektor ekonomi negara dianggarkan berkurang antara 4 hingga 8 bilion ringgit berikutan bencana banjir yang melanda pada Disember lepas. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bencana itu turut memberi impak kepada aktiviti ekonomi, khususnya di kawasan yang terkesan. Tegas beliau, kerajaan akan terus berusaha meningkatkan ketahanan negara daripada ancaman bencana melalui sudut yang lebih holistik. Walau bagaimanapun, mengambil kira indikator utama yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memberangsangkan bagi keseluruhan tahun 2021, unjuran pertumbuhan KDNK negara kekal antara 3 hingga 4%. Yang lebih utama ialah momentum pemulihan tersebut dijangka berterusan sepanjang tahun ini, iaitu ekonomi kita dijangka akan terus berkembang antara 5.5 hingga 6.5% sejajar dengan unjuran IMF dan Bank Dunia. Pemacu utama pertumbuhan Malaysia termasuklah pembukaan lebih banyak sektor ekonomi dan sosial susulan peralihan seluruh negara ke fasa keempat PPN. Kelonggaran untuk pencarum mengeluarkan wang dari KWSP tidak boleh diberikan secara mudah.
Bagaimanapun, Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bagi menyekat perkara itu, kerajaan disaran menambahkan peruntukan untuk membantu mangsa yang terjejas dengan banjir. Ia termasuk mempertimbangkan bantuan tambahan sekurang-kurangnya RM5,000 atau maksimum RM10,000 lagi kepada individu yang terkesan. Ada pandangan mengatakan bahawa perlu kita berikan kelonggaran bagi pencarum mengambil wang mereka sendiri. Dan ini telah kita lakukan. Tetapi saya cenderung untuk mengatakan, walaupun tidak popular pada setengah pihak, bahawa kita tidak boleh memberi laluan mudah kerana wang ini yang sedikit itu untuk menjamin masa depan mereka. Dan ini kumpulan yang agak miskin. Kalau diambil wang ini 5-6 tahun setelah bersara, tidak ada harapan mereka boleh jamin keselamatan hidup mereka dan keluarga. Tetapi kalau jawapan Menteri Kewangan setakat itu saja, Nokdah, tak cukup. Maknanya kita kena pantau orang-orang ini dan harus beri bantuan tambahan supaya mengurangkan beban. Jadi maknanya menghentikan peluang pencarum mengambil wang daripada KWSP dipersetujui tertakluk dengan syarat peruntukan tambahan kepada mangsa yang berkenaan. Baru dia agak dapat diimbangi. Saya tahu ini melanggar keputusan UMNO. Jadi saya nak beritahu kepada Perdana Menteri, keputusan parti mana pun kita sokong kalau betul. Tapi kalau keputusan itu umpamanya populis dan tidak memberikan manfaat besar kepada masa depan keluarga ini, kita harus bersedia mengkaji semula. Dan kajian semula itu menghentikan tetapi mesti mengganti dengan dana tambahan sekurang-kurangnya RM5,000 atau maksimum RM10,000 bagi yang terjejas. Sementara itu, Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Samad, menafikan hilang dari radar ketika banjir melanda kawasan beliau pada 18 Disember lepas. Beliau pada masa yang sama turut mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtaruddin untuk mengulangi tuduhan tersebut di luar Dewan Rakyat. Jelas Khalid, pada 18 Disember, beliau berada di Shah Alam untuk membantu menguruskan seorang bapa yang kehilangan 9 ahli keluarga akibat nahas jalan raya. Saya nak uruskan jenazahnya, nak uruskan penempatan untuk keluarga-keluarga yang datang daripada Melaka, nak ziarah dan sebagainya, terperangkap dengan banjir, nak balik pun tak boleh. Hotel di Shah Alam semua penuh. Sebab itulah Shah Alam tak ada beri kawasan banjir lah. Sebab mengurus hal lain. Tu di Shah Alam lah. Kamu faham tak? Tu di Shah Alam. Berlaku kemalangan tu pasal hujan lebat, tengah banjir, nak banjir. Yalah. 9 orang ahli keluarga dia meninggal. Shah Alam Don't make fun of this, Kinabatangan. Tak ada sana. This is not a joke. I was in Shah Alam. Shah Alam sana macam mana? Esoknya, ikut peraturan. 19 hari bulan, Shah Alam ni saya pergi ke Dia belum Decathlon. ada di kawasan pun. YB tolong. Saya beli 3 buah kayak. Pada 19 hari bulan, esoknya pagi-pagi saya pergi ke Decathlon. Saya beli 3 biji kayak. Saya ucapkan terima kasih pada Decathlon. Tan Sri Speaker. Masa habis. Dia benarkan saya ambil 3 biji kayak itu. Dia kata kamu pakai dulu kerana tengah banjir. Pakai dulu. Kalau lepas banjir ni kamu tak nak, kamu pulangkan. Kita anggap pinjam. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sikap Tak bagi yang banglo. begitu bersungguh. Bagilah banglo kah, penthouse kah. YB tolong. Kan bagus. Saya nak ucapkan supaya orang semua tahu. Pusat Operasi Banjir Shah Alam telah membuka 4 dapur. Masa habis. 4 dapur rakyat. Dan kita telah membekalkan hampir 3,000 pak makanan sehari. Selama seminggu. Kerana apa? Banglo tak bagi. Kementerian Kebajikan tak muncul. Kita bagi makanan 3,000 pak sehari. Yalah boleh lah. Bagi banglo pun bagi apa jual makanan. Membantu. Saya setuju. Terakhir, Tan Sri Speaker, terakhir. Saya cabar Kinabatangan dan Perdana Menteri. Ulangi tuduhan saya hilang di radar di Shah Alam pada hari banjir. Ulangi di luar. Jangan tunjuk hero dalam dewan. Radar menyatakan Shah Alam memang hilang. Repeat it out of the dewan.
Dewan inilah yang kita cakap. Buat PC. Salam Repeat it hilang outside daripada the dewan. radar. Janganlah berlindung di sebalik dewan. Immunity dewan. Don't be a coward. Laporan selepas ini, ada yang sanggup suntik air garam untuk dapatkan sijil vaksin. Jumpa kembali dalam Sinar Awani. Tempoh kuarantin bagi pengembara yang telah menerima dos penggalak atau remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun tanpa pengiring kini dikurangkan dan ditetapkan kepada 5 hari berbanding 7 hari sebelum ini. Selain itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR perlu dijalankan 2 hari sebelum berlepas dengan keputusan negatif. Mereka menjalani ujian RT-PCR 2 hari sebelum berlepas dengan keputusan negatif COVID-19. RT-PCR pada hari ketibaan dan RT-PCR pada hari yang keempat atau RTK antigen yang diselia oleh petugas kesihatan pada day 5 atau hari kelima. Sama ada you do RT-PCR on day 4 or you do RTK antigen professionally done and observe on day 5. Katanya bagi mereka yang belum menerima dos penggalak tetapi sudah lengkap 2 dos vaksin, tempoh kuarantin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan adalah selama 7 hari. Manakala pengembara yang tiada atau belum lengkap vaksin, tempoh kuarantin adalah 10 hari. Dalam hal itu, ada dalam kalangan pelanggan doktor sebuah klinik swasta di Marang yang sanggup disuntik dengan air garam atau air suling untuk mendapatkan sijil vaksinasi COVID-19. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata perkara itu didedahkan selepas mengambil keterangan 23 individu yang mendapatkan perkhidmatan daripada doktor berkenaan. Yang uniknya, setengahnya ambil suntikan air suling ataupun air garam. Kerana nak menunjukkan kononnya ada kesan selepas itulah confident diri. Kalau orang tanya, kerana ini katanya diajarlah, kalau orang tanya dah suntik dah. Betul dia dah suntik, tapi bukanlah vaksin, air garam ataupun air suling. Katanya antara individu yang dikesan mendapatkan sijil vaksinasi daripada doktor berkenaan termasuklah penjawat awam, syarikat berkaitan kerajaan JLC dan orang persendirian. Bagaimanapun kesahihannya bergantung kepada siasatan yang masih dijalankan. Dia sendiri telah mendapat panggilan daripada company-company yang besar memaklumkan pekerja-pekerja mereka ada mendapat sijil MySejahtera daripada klinik tersebut dan mereka jadi dia menunggu pihak kita sekiranya kita confirmkan setiap nama itu adalah mengaku tidak mengambil suntikan, maka mereka tindakan dalaman untuk peringkat mereka. Sebelum ini, ia dilaporkan Polis Terengganu berjaya membongkarkan kegiatan penjualan sijil vaksinasi palsu susulan penahanan seorang doktor klinik swasta pada 8 Januari lalu. Kegiatan itu dipercayai dilakukan sejak September lepas dengan mengenakan caj bayaran antara RM4 hingga RM600. Seterusnya, tukang paip curi meter dan kepala paip untuk kerja baik pulih pelanggannya serta untuk dijual sebagai besi buruk. Tindakannya menyebabkan banyak premis di sekitar Kota Baru terjejas serta berlaku pembaziran air terawat. Video tular beberapa hari lalu yang menunjukkan pancutan air berlaku di beberapa premis sekitar bandar berkenaan adalah angkara tukang paip tersebut. Kegiatannya akhirnya membawa padah. Suspek berjaya ditahan dan kini direman 4 hari bermula Khamis. Dalam video kejadian kecurian kepala paip yang melibatkan kerugian yang agak besar lah, terutama AKSB dan juga pengguna-pengguna lain. So alhamdulillah tim JSJ daripada IPK dan IPD Kota Baru telah mendapat maklumat dan semalam telah buat satu tangkapan lelaki Melayu dan juga kita telah merampas kepala paip ni. Suspek berusia 30 tahun ditahan 4.30 petang Rabu di sebuah rumah di Kota Baru selepas menerima aduan dari orang ramai dan syarikat air Kelantan Sendirian Berhad. Polis turut menemui pelbagai peralatan paip dan meter air di tingkat atas rumah lelaki berkenaan. Suspek juga mengaku terlibat dengan kecurian meter air dan paip sekitar bandar Kota Baru sejak setahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Banyak laporan kita fokus pada banjir hari ini. Di Taman Seri Muda, sebulan selepas banjir meragut 14 nyawa di sana. Rupa-rupanya ramai penduduk masih bergelut untuk memulakan kehidupan mereka semula. Ini fokus akhbar Sinar Harian esok. Tajuk muka depan, Seri Muda sebulan
selepas banjir. Dapatkannya esok. Bertemu kembali pengiran anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah selamat diijab kabul dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi petang tadi dalam majlis yang penuh tradisi. Puteri Fazilah merupakan puteri kedua bongsu hasil perkongsian hidup Sultan Brunei, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah bersama Puan Hajah Mariam. Dengan sekali lafaz, pengiran anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah bergelar isteri kepada Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dalam majlis istiadat nikah di Raja Brunei yang berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Majlis istiadat perkahwinan di Raja Brunei itu berlangsung selama 10 hari dengan dimulai majlis istiadat bersuruh diraja pada Ahad lalu di Istana Nurul Iman. Pasangan mempelai diraja itu ditunangkan pada Selasa lalu dalam majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja. Selepas majlis akad nikah, ia akan diteruskan dengan istiadat bersanding pengantin diraja di Balai Singgasana Indra Buana, Istana Nurul Iman pada Ahad ini. Ia kemudian diteruskan dengan majlis persantapan diraja dan majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Darussidik Jerudong. Majlis diakhiri pada Selasa depan dengan istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Baik, hari sekali delegasi Kesatuan Eropah EU ke Malaysia hari ini mengadakan lawatan rasmi ke Astro Awani. Sesi libat urus selama hampir 2 jam di Ibu Pejabat Astro Awani berpangkalan di Bukit Jalil ini diketuai Duta dan Ketua Delegasinya Mikhalis Rokas. Hadir sama adalah Kaunselor, Ketua Seksyen Hal Ehwal Politik, Media dan Informasi Timur Guzman dan Pegawai Media dan Informasi Norman Goh. Ketibaan mereka disambut oleh Ketua Pengarang Astro Awani Ashwat Ismail dan juga kumpulan pengarang Astro Awani. Perbincangan itu menjurus kepada isu dan hal ehwal semasa yang melibatkan Malaysia dan EU serta perkara lain yang berkepentingan termasuk hubungan dua hala, ekonomi dan juga pendidikan. Laporan itu mengakhiri Awani 745 dan Sinar Awani malam ini. Dapatkan info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Micro Interaktif di astroawani.com sekarang dan juga segala maklumat lain di astroawani.com dan juga aplikasi ini yang anda boleh muat turun sekarang. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Uman Haris. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.